اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب السلامة. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wayassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlan. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tamanya muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, yang pertama syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala masih lagi memberikan kesempatan, masih lagi memberikan ruang, masih lagi memberikan peluang kepada kita untuk kita hidup di atas muka bumi Allah ini. Yang kedua, syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah masih lagi membangkitkan kita, Allah masih lagi menghidupkan kita setelah mana kita mati sementara malam tadi. Allah masih lagi berikan kepada kita nyawa untuk kita terus hidup di atas muka bumi Allah. Yang seterusnya, syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebentar tadi kita telah bersahur, alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah masih lagi gerakkan diri kita, fizikal kita, mental kita, rohani kita, jasmani kita. Daripada kita terus tidur tadi, Allah gerakkan kita untuk hadir ke rumah Allah subhanahu wa ta'ala, di tempat yang mulia, pada hari yang mulia, pada bulan yang mulia, Masya Allah. Yakni pada waktu subuh, ya? Di waktu pada hari yang mulia, di dalam bulan Ramadan, pada bulan Ramadan, Masya Allah, Allah masih lagi menghidupkan kita. Allah masih lagi memberikan sisa kehidupan kepada kita untuk kita terus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Kita masih lagi dapat makan dan dapat minum. Ketika mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada kita, Allah suruh kita bersyukur kepada Allah. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wala takfurun. Banyak ayat-ayat yang Allah menceritakan kepada kita supaya kita bersyukur kepada Allah, supaya kita berterima kasih kepada Allah, supaya kita menghargai setiap apa yang Allah berikan kepada kita. Daripada kita saat dilahirkan, kita syukur kepada Allah, kita dapat melihat dunia Allah subhanahu wa ta'ala ini. Ada orang tak sempat lihat dunia ni, tuan-tuan, Allah ambil nyawa dia. Allahu Akbar. Allah berikan kepada kita saat untuk kita melihat dunia. Sampailah ke saat ini, mungkin umur kita 80 tahun, mungkin umur kita 70 tahun, mungkin umur kita 60 dan sebagainya. Bermaksud Allah masih lagi memberikan nikmat kepada kita. Masya Allah, tuan-tuan. Syukur kita kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum
inna azabi lasyadid. Allah berfirman lagi dalam surah Ar-Rahman, masya-Allah, Allah ulang hampir 31 kali pada surah yang sama, ayat yang sama Allah ulang, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur kamu kepada Allah sebagai apa? Sebagai Abdullah. Kita ni hamba Allah, muslimin dan muslimat. Sebagai hamba Allah, tugas kita apa? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak lain tuan-tuan, Allah ciptakan kita jin semua untuk apa? Illa li, untuk kita ya'budun, untuk kita mengabdikan diri kita, untuk kita memperhambakan diri kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam satu surah yang wajib kita baca dalam solat tuan-tuan, yang menjadi rukun qauli dalam solat. Surah apa? Surah Al-Fatihah. Jadi rukun dalam solat. Allah kata apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah kami na'budu, kami memperhambakan diri kami, kami menjadikan diri kami sebagai hamba-Mu ya Allah. Bila sebut hamba ni muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, cuba kita sebagai seorang pekerja tuan-tuan, kita pergi kerja kan, setiap hari kita pergi kerja tuan-tuan, bos kita suruh, Roy siapkan kerja ni, kamu jangan balik dulu, siapkan kerja ni dulu kan, kamu tak boleh OT raya ni, kamu kena buat kerja sampai siap, sampai production keluar sebagainya. Itu arahan bos, kita kena taat. Kita jalan bawa kereta, lepas ni kita pulang, kita balik tuan-tuan, nampak traffic light merah, kita kena berhenti tuan-tuan. Jangan traffic light merah kau jalan, habis kereta bertembung kan, hijau jalan, kuning tu hati-hati. Samalah, itu perintah dunia, apatah lagi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala tuan-tuan. Apatah lagi perintah itu datang daripada Al-Khaliq, Maha Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagilah kita kena taat, lagilah kita kena turuti, lagilah kita kena patuhi, lagilah kita kena menuruti, mentaati, mengikuti segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, itu sebagai abdul, kita ni hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah suruh kita buat, kita buatlah tuan-tuan. Allah suruh kita berpuasa. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Dan Allah suruh kita berpuasa ni tuan-tuan, seperti mana telah difardukan ke kama kutiba alal ladzina min qablikum, yang telah difardukan seperti mana, kama seperti mana yang telah difardukan ke atas umat-umat yang terdahulu, supaya apa? Ini kita nak bincangkan tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, tentang takwa kita, tentang bagaimana dengan berpuasa ini tuan-tuan kita dapat menjadi Abdullah, kita dapat menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bersabda, barang siapa yang berpuasa dengan penuh imanan, dengan penuh rasa keimanan, wahtisaban, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa dia yang terdahulu. Masya-Allah tuan-tuan, kita ni nak cari maghfirah, keampunan. Diri saya, diri kita semua ni tuan-tuan tidak terlepas daripada dosa dan maksiat.
Sebab itu setiap hari tuan-tuan, kita kena mohon maghfirah, mohon keampunan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan, banyakkan 10 perkara yang diajar oleh Tuan Guru saya. Apa dia? Banyakkan 10 ni. Pertama dia apa? Banyakkan bertasbih. Banyakkan tasbih. Subhanallah, maha suci Allah. Banyakkan bertasbih, mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Bila kita banyak berzikir, kita banyak bertasbih, kita banyak ingat dekat Allah. Zikir tu apa? Ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Masya Allah. Dengan sehanya-sehanya, dengan kita mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala itu, jiwa kita tenang tuan-tuan. Tenang. Orang Islam, orang mukmin tuan-tuan, dia nak cari ketenangan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat Allah. Kan? Bukannya kita apa? Aku apa ni, teringat dekat kekasih lama, contoh kan. Tengok gambar-gambar lama tuan-tuan, Allah, rupa entah macam mana, rupa awet aku dulu ni kan. Contohlah tuan-tuan, aku inilah tempat aku lepak dulu. Inilah masjid pertama aku semayang dengan isteri aku dulu. Masya Allah. Kita ingat, kita nak refresh, kita nak flashback, kita nak ingat orang, kita akan ingat benda baik dia. Ini apatah lagi kita nak ingat kepada Al-Khaliq, kita nak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu banyakkan berzikir kan? Sebab apa? Dengan zikir itu dapat memberi ketenangan dalam diri kita, dapat memberikan sejuk di kita tuan-tuan kan? Dapat memberikan sedikit kebahagiaan kepada kita dengan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah sebentar lagi saya akan ulas dengan lebih lanjut tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syafiq, Tuan Imam, para asatizah. Baru nak mula tuan-tuan, belum start lagi tuan-tuan. Saya baru nak mula Ustaz. Awal lagi ni baru 6.50 kan. Itu introduction je tuan-tuan. Intro dulu. Nak bagi intro ni. Kata guru saya, intro tu nak bagi gambaran keseluruhan, supaya orang dapat tangkap awal kan, supaya kita dapat, macam kita lah tuan-tuan, nak makan sedap kejap lagi berbuka puasa kan. Kita ni berbuka tuan-tuan, Masya Allah, tabarakallah kan. Berbuka tu mengalahkan orang tak makan setahun rasa, seminggu tuan-tuan. Ni nak cerita ni tuan-tuan, antara amalan yang boleh kita buat pada sesi kuliah kapsul Ramadan ni tuan-tuan. Masya Allah tuan-tuan, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pukul apa tuan Imam? Saya kalau dah cakap, minta maaf tuan-tuan, 8 baru berhenti, 9 7 suku 7.5 lah insyaAllah tuan-tuan. 7 suku tuan-tuan, jangan balik dulu tuan-tuan kan. Kita waktu syuruk pukul apa? 7:20 minit. Jangan balik dulu, nanti boleh buat solat sunat isyraq kan, dengan solat sunat duha insya-Allah tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. 7:20 lah, 7 suku tuan-tuan saya berhenti insya-Allah tuan-tuan muslimin dan muslimat, para asatizah, para alim ulama. Alhamdulillah, syukur kepada Allah tuan-tuan. Nak cerita tentang amalan-amalan di fasa terakhir tuan-tuan. Tuan-tuan, sedar tak sedar tuan-tuan, sedar ataupun kita tak sedar, pejam celik macam lagu kan, itu lagu pejam celik kan. Lagu apa tu Tuan Imam? Lagu raya rasa. Lagu raya, pejam celik. Dia tak tahu, makin kita banyak pejam celik, makin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin banyak kita hidup di atas muka bumi Allah, hendaklah kita jadi orang yang bersyukur. Anda syukur, kita menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwanul muslimin rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Nak cerita pada hari ini tuan-tuan, kita nak sharing sedikit tuan-tuan. Kita nak berkongsi, kita nak sharing satu ilmu dalam bulan Ramadan ini, supaya apa? Supaya kita berada di landasan yang tepat kan. Kita ni tuan-tuan, kita buka waste kan.
Tuan-tuan balik kampung, maklumlah dah 3 tahun tak balik kampung ustaz. Lepas PKP tak balik kampung ustaz. Lepas Covid 2019 2020 langsung tak balik kampung, sampai anak cucu lupa jalan nak balik kampung tuan-tuan. Kita pun buka waste tuan-tuan. Balik kampung kita lupa tuan-tuan. Pergi holiday, pergi honeymoon, pergi jalan shopping tak lupa tuan-tuan. Ini kadang-kadang silap kita tuan-tuan. Kan? Silap. Mak, tahun ni Along tak dapat balik mak. Kenapa tak balik Long? Banyak kerja. Banyak kerja mak. Kan? Banyak kerja. Apa pasal banyak kerja pula? Kan hari raya orang cuti. Iyalah mak, orang cuti Along kerja mak. Kan? Kerja tuan-tuan. Kerja sebab apa? Nak dapat triple ustaz. Dia nak dapat triple. Dia nak dapat gaji yang banyak. Kan? Sebab tu orang kerja tuan-tuan. Kalau hari raya, kalau kita kerja production kilang ke, kerja mana-mana ke, siapa yang kerja pagi raya dia bagi triple. Ada company dia bagi lepas triple apa ustaz? Fortple. Fortple tuan. Lepas triple fortple dia bagi 4 kali ganda lah maksudnya kan. Sebab apa? Nak kejar dunia, habuan dunia tuan-tuan, masya-Allah. Tak boleh balik mak. Kalau Along balik ni mak, 2 minggu punya gaji mak, sama dengan 10 jam je Along kerja hari ni mak, masya-Allah. Sebab apa? Dia nak dapatkan habuan dunia, insya-Allah. Tak apalah, dia nak kerja, dia nak apa, dia punya pasal lah kan. Dia nak dapat kerja, dia nak dapat duit, alhamdulillah. Kan? Itu yang pertama, situasi pertama. Situasi nombor 2 tuan-tuan. Long, kau balik tak tahun ni Long? Tak balik lah mak. Atau kenapa tak baliknya Long? Ada urusan sikit mak. Urusan apa? Pagi raya pergi jalan tuan-tuan. Pergi ingat kawan diingat, mak bapak dia tak ingat tuan-tuan. Kan? Pergi holiday dengan rakan office dia tak pernah lupa tuan-tuan. Siap 3 bulan sebelum Syawal, bulan Rajab lagi dia dah plan holiday tuan-tuan. Nak reunion. Itu dipanggil reunion dipanggil. Nak panggil apa? Reunion. Dia nak gather. Dia nak gather. Padahal 3 tahun tak balik kampung ni tuan-tuan. Dia nak gather dengan kawan dia, kawan sekolah dia, awek sekolah dia, semua dia nak gather. Allahu Akbar. Tapi mak bapak dia lupa. Kan? Sebab itu Allah kata apa tuan-tuan? Taat kamu kepada perintah, berbaktilah kamu. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Maka berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua kamu. Allah suruh kita buat 2 arahan tuan-tuan. Pertama, Allah suruh wa birru walidain. Berbuat baik, berbaktilah kamu kepada kedua orang tua kamu. Allah tambah lagi ihsana, dengan sebaik-baiknya, masya-Allah. Dengan Ustaz ambil air ke? Tak payah air Ustaz. Puasa. Jangan ambil air Ustaz. Dengan sebaik-baiknya tuan-tuan, masya-Allah. Sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat, pertama ni bulan Ramadan ni tuan-tuan, pejam celik tuan-tuan. Hari ni dah masuk 17 Ramadan, masya-Allah. Tuan-tuan kejap kan? Rasa ya Allah macam kejapnya Ramadan. Rasa baru semalam berpuasa tuan-tuan. Semalam apa Ustaz? Aku dah nak mati dah Ustaz puasa ni Ustaz. Allahu Akbar. Dah nak mati tuan-tuan. Allah. Baru Allah suruh berpuasa. Belum Allah suruh berjihad lagi. Allahu Akbar. Baru Allah suruh puasa, belum Allah suruh kita berzakat lagi. Tuan-tuan ni dah 17 Ramadan ni tuan-tuan. Berapa ramai kita tak bayar zakat lagi tuan-tuan. Cari tu imam awal-awal tuan-tuan. Saya kalau dekat rumah tuan-tuan, saya dengan guru saya Ustaz Abdullah kan, dekat rumah tu kami jaga pusat zakat, kami jaga amil zakat kan. Lepas apa ni, sekarang dah mula jagalah dekat bazar Ramadan, dia bagi tempat jaga kan. Daripada malam ke-5 kami dah jaga Ramadan tuan-tuan, dah jaga zakat tuan-tuan. Tak ada orang nak bayar ya. Duduk siap tidur tuan-tuan. Boleh tidur lagi kan. Bila orang kelang kabut nak bayar tuan-tuan, ni imam dah balik rumah nak mandi tu, nak pergi sembahyang raya, baru dia kejar-kejar nak bayar tuan-tuan. Atau imam pun nak pakai baju Melayu cantik juga,
kan? Atau kita pun nak bersiap juga, kan? Kami sampai orang kejar dekat madrasah pukul 4 pagi tuan-tuan. Setiap tahun pukul 4, lepas jaga bazar Ramadan, jaga ambil zakat, balik madrasah, baru nak siap nak pergi subuh, ada orang tunggu depan madrasah lagi tuan-tuan. Nak bayar apa ni bang? Nak buat apa? Bayar zakat ustaz. Lah, tadi jumpa dekat bazar tak bayar. Duit tak bawa ustaz. Duit tak bawa apa bendanya tuan-tuan. Dekat tangan abang tu banyaknya barang. Shopping boleh, zakat dia tak boleh. Ni masalah kita tuan-tuan. Ni nak marah pagi-pagi ni. Nak marah orang kita ni. Kan? Bila nak buat baik, nak sedekah, duit tak bawa ustaz. Duit dia tak bawa. Habis tu yang abang shopping banyak-banyak tu, dah standby siap-siap ustaz. Habis tu untuk zakat tak standby. Lupa ustaz. La ilaha illallah. Ni situasi nombor 2 orang kita dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan. Bila nak buat baik je lupa. Bila nak sedekah je lupa. Bila nak datang masjid lupa bawa duit ustaz. Tapi cuba pergi Ion kejap lagi. Pergi Tesco, bukan Tesco lagi sekarang, apa nama sekarang? Lotus. Lotus tuan-tuan. Saya baru pergi sekali, itu pun 3 hari lepas, sebab nak buat cermin mata. Rumah punya cermin mata patah. Nak buat cermin mata, jom pergi Tesco, yang pergilah Tesco. Asal Lotus ni. Rupanya lama tak pergi ustaz. Lama tak pergi, dah tukar nama. Masjid ni nasib tak ubah nama lagi. Kalau diubah nama ramai tak tahu. Masya-Allah tuan-tuan muslimin dan muslimat. Ni nak cerita apa tuan-tuan? Nak cerita ragam manusia dalam bulan Ramadan. Pergi shopping siap dah, standby dah tuan-tuan. Standby. Yang bawa berapa ini? Saya bawa 1,000 bang. Sekejap lagi nak shopping ni tuan-tuan, bawa RM1,000. Masya-Allah. Abang bawa berapa? Abang kita suami ni tak nak kalah, 2,000. Isteri pun bawa 2,000. Abang bawa berapa? Ayang bawa 2,000. Abang bawa RM2,000. Lebih RM1 je tuan-tuan, sebab tak nak kalah punya suami, kan? Dia nak pergi shopping, Masya Allah. Siap buat perancangan tuan-tuan. Pergi pukul 11, pukul 12, siap-siap pukul 3, pukul 4 kita baliklah. Dia dah ada perancangan, Masya Allah. Dekat shopping boleh lama tuan-tuan. Dekat rumah Allah dia tak boleh lama. Ini ragam manusia lagi. Dekat tempat shopping dia boleh jalan ramai-ramai, satu keluarga tuan-tuan. Buat baik dia nak buat seorang-seorang tuan-tuan. Ini ragam manusia lagi. Sebab itu Sayyidatina Khadijah Al-Khuwailid Al-As'ad, isteri Nabi SAW, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia pernah kata apa? Rasulullah SAW bila nak masuk 10 Ramadan terakhir ni tuan-tuan, masya-Allah, dah buat persiapan tuan-tuan. Persiapannya bukan macam kita tuan-tuan. Ini Rasulullah dan para sahabat bersiap sedia ni, masya-Allah, macam nak pergi perang tuan-tuan. Macam nak pergi perang. Siap dah kelengkapan nak 10 malam terakhir ni tuan-tuan. Kita 10 malam terakhir siap juga, standby juga. Tapi standby ke shopping tuan-tuan. Ni masalah orang kita. Bukan orang lain, saya juga tuan-tuan. Allahu Akbar. Dah buat persiapan. Sepatutnya kita muslimin dan muslimat rahimakumullah, makin nak jauh ni tuan-tuan, makin nak hujung-hujung ni tuan-tuan, makin nak lari. Kita ni macam lari 200 meter tuan-tuan. Kita ni contoh, ini perumpamaan, kinayah lah, contoh lah tuan-tuan. Perumpamaan kita ni nak bulan Ramadan ni tuan-tuan, macam nak lari 200 meter. Awal-awal tu dia dah apa? Dia dah siap ke garisan. Get set, go. Dia nak standby lari ni tuan-tuan. Ada tak orang lari pelan-pelan dulu? Mana ada tuan-tuan. Semua pecut terus tuan-tuan. Kita ni perlahan dulu lah ustaz. Perlahan-perlahan kayuh lah ustaz. Penat ustaz nak pergi masjid. Oh penat pergi masjid, konvoi kau boleh pula. Oh penat lah ustaz, panas lah ustaz. Habis tu kau konvoi basikal, panas sampai gelap badan kau tak mengapa pula. Ini orang kita hari ni tuan-tuan. Betul tak? Kan? Pergi konvoi boleh pula panas, hujan, ribut, petir, banjir. Tahu banjir?
Banjir bukan banjir, ni banjir bahasa Perak ni banjir tuan-tuan. Banjir tuan-tuan. Banjir pun kita redah tuan-tuan sebab nak konvoi contoh. Tapi bila masjid, nak datang masjid, dia mencari 1001 alasan tak nak datang masjid tuan-tuan. Masjid jauh lah, masjid tak apa ni, tak buka lah, masjid macam-macam alasan tuan-tuan. Nak buat baik ni tuan-tuan, dia mencari 1001 alasan. Dia create 1001 alasan supaya apa? Supaya tak nak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi syurga dia nak bang. Pahala dia nak bang. Rahmat Allah dia nak bang. Keampunan Allah dia nak bang. Bahagia Allah dia nak bang. Pahala dia nak bang. Tapi semayang tak nak ustaz. Ni orang kita ragam manusia orang bulan Ramadan yang keempat. Hari ni tajuk kita ragam manusia bulan Ramadan tuan-tuan. Solat sunat tarawih. Masya Allah, setiap hari kita datang masjid tuan-tuan. Solat sunat tarawih. Solat fardu tak pernah datang tuan-tuan. Ni masalah juga kan. Solat sunat tarawih. Saya ada satu tempat kat mana saya lupa, saya pergi. Pihak masjid dia pasang kemah tuan-tuan. Dia sewa kemah dekat 10,000 tuan-tuan. Bukan 10,000 biji kemah, harga kemah tu RM10,000 kan? Dia pasang master tent. Mak tahu master tent yang besar kan? Sebab apa? Setiap tahun ustaz, saya pasang kemah ustaz. Sebab apa? Ramainya orang ustaz. Itu bukan isunya lah ustaz. Isunya ustaz, kalaulah orang datang setiap hari macam solat sunat tarawih ustaz, masjid sanggup keluarkan belanja RM10,000 pun tak apa ustaz. Janji orang datang solat fardu. Kan tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita terlampau sangat kan? Solat sunat tarawih, solat fardu tak semayang. Ada kawan saya tanya satu soalan, jemaah saya, ustaz, saya bulan Ramadan ustaz, saya tarawih tak pernah tinggal ustaz. Memang betul tuan-tuan, dia tak pernah tinggal tarawih tuan-tuan. Masjid buat 20, saya buat 20 ustaz. Masya Allah, hebat tu abang ni. Saya salut dia lah. Kalau bulan Ramadan dia akan tanya saya, ustaz, surah madrasah buat berapa rakaat? Buat 8 je bang. Apa 8 ustaz? Kita ni setahun sekali buatlah 20 ustaz. Kita ni jangan berkira sangat ustaz nak amal ibadah. Ui, dia ajar kita tuan-tuan. Dia ajar kita. Kita jangan berkira ustaz. Allah Subhanahu wa taala berfirman ustaz. Ui, dia bagi dalil pula. Wa in ta'azzan. Apa ayat Allah kata? Apa tu? Apa ayat dia tu? Wa in ta'azzana bukan. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Masya-Allah. Dia bagi kita dalil bang. Ni loceng so berhenti ke apa? Bukanlah. Sikit lagi tuan-tuan. 10 minit lagi insya-Allah. Kita nak apa ni, nak ambil lepas syuruk sikit insya-Allah. 10 minit lagi tuan-tuan. Kan? Oh, dia kata apa? Ustaz, kita ni nak buat amal ibadah ustaz, jangan berkira dengan Allah. Ui, hebat abang ni tuan-tuan. Hebat. Saya tanya abang tu satu je. Bang, abang punya pulun habis solat sunat ni bang. Fardu abang sembahyang? Oh, fardu saya tunggu dulu ustaz. Fardu saya postpone dulu ustaz. Postpone tuan imam. Sebab apa? Solat fardu tuan imam, setiap hari ada solat fardu tuan imam. Solat tarawih setahun sekali. Jadi dia nak kejar yang setahun sekali. Dia nak kejar yang setahun sekali. Kalau fardu ustaz, subuh besok ada lagi ustaz, bulan depan pun ada lagi ustaz, tahun depan pun ada lagi ustaz. Habis tarawih bulan Ramadan ni ustaz, 30 hari kita kena kejar betul-betul ustaz. Ya Allah, Allahu akbar. Kan? Dia kejar yang tarawih, fardu dia tak semayang tuan-tuan. Sama macam kawan saya seorang ni lagi tuan-tuan, solat subuh dia tak pernah semayang tuan-tuan, tapi duha tak pernah tinggal. Ni masalah juga kita. Kan, ustaz, saya solat sunat ustaz. Bang, aku ni bang, aku solat sunat ni ustaz, tak pernah tinggal ustaz. Alhamdulillah bang. Abang solat sunat apa? Solat sunat duha. Masya Allah. Abang buat berapa rakaat? 4 ustaz. 4 buat dekat rumah, lagi 4 buat kat office ustaz. Masya Allah, hebat abang ni. Subuh abang semayang? Subuh saya tak semayang ustaz. Subuh dia tak semayang. La ilaha illallah. Orang macam ni ada tuan-tuan. Ada dalam masyarakat kita. Solat fardu dia tak nak semayang,
Solat sunat, Masya Allah, tak pernah tinggal tuan-tuan, Masya Allah. Ustaz, saya solat sunat jenazah, Ustaz. Ni cerita abang seorang lagi, abang yang ketiga ni pelik sikit tuan-tuan. Pelik dan ajaib, nak gelak saya pun ada. Saya kalau dengar berita kematian, Ustaz, saya tak pernah miss, Ustaz, pergi solat jenazah. Masya Allah. Abang solat sunat jenazah kenapa bang? Kita saja tanya berbual dengan dia. Baguslah Ustaz, kita dapat ingat mati, Ustaz. Baru ingat mati bang. Ingat mati. Satu hari abang pergi berapa? Solat jenazah. Tengoklah Ustaz, berapa orang mati hari tu, Ustaz. Dia ada package pun. Tengok berapa orang mati hari tu. Pagi sekali, tengah hari sekali, Ustaz, lebih kurang 2 kali. Solat fardu bang sembahyang. Fardu tak apa, Ustaz. Fardu dia setiap masa ada, Ustaz. Ini jenazah ni kita tak tahu, Ustaz, bila orang tu mati, Ustaz. Jadi saya nak dapat fadilah solat jenazah. La ilaha illallah. Ada orang macam ni tuan-tuan. Masya Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, itu ragam manusia keempat. Ada 10 total. Hari ni saya ambil 5 lagi dah Tuan Imam. Lagi 5 sambung nanti kena panggil lagi ni. Kena panggil lagi insya-Allah tuan-tuan. Yang terakhir sebab dah 7.20, 7 suku. Saya janji nak berhenti 7 suku 7.20 insya-Allah. Tak ada sarapan pun tuan-tuan, nak balik awal. Kenapa? Bukan kedai buka pun, nak kena roti canai kan, bukan buka pun. Ada Ustaz, saya simpan sahur tadi punya. La ilaha illallah. Simpan sahur tadi punya. Nak makan sahur tadi punya, tak ada lah bang. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Ragam orang yang kelima dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan, Al-Quran. Masya Allah. Kita ni tuan-tuan hari nuzul Quran hari ni tuan-tuan, Masya Allah. Jangan tunggu nuzul Quran baru nak ngaji Quran tuan-tuan. Orang kita punya ragam tuan-tuan. Pertama, nak solat bila pandai solat baru dia nak solat. Bukan dia nak solat sampai pandai, tak. Tapi dia nak solat tunggu dia pandai dulu baru nak solat. Salah tuan-tuan. Walaupun kita kena ngaji ilmu, itulah. Yang kedua, Al-Quran. Ustaz, saya ni tunggulah pandai dulu Ustaz baru nak ngaji Quran. La, tidak. Abang kena ngaji Quran ni bang setiap hari sepanjang masa sampai pandai bang. Bukan tunggu pandai baru nak ngaji bang. Ni salah faham kita ni tuan-tuan. Nantilah Ustaz, aku ni dah dah pandai nanti barulah aku khatam Quran. Habis kalau sampai tua tak pandai-pandai macam mana tu bang? Nantaklah Ustaz, itu rezeki Allah. Iyalah rezeki Allah, abang tak nak usaha. Cuba abang duduk rumah aja. Anak ada 5 orang, isteri seorang. Tak kerja, contoh, tak kerja, duduk rumah. Duit datang tak tuan-tuan? Tak datang. Sebab tak ada usaha. Kan? Fa iza azamta fatawakkal Allah. Contohnya kan, kita usaha baru Allah kita tawakal. Ini budak 6 SPM tahun ni tuan-tuan. Tahun lepas bila start tahun tuan-tuan SPM. Ni ragam adik-adik kita ni. Kalau budak-budak saya ambil SPM, saya benar-benar forwan saya cakap dengan orang. Korang ni tata 5 nak ambil SPM. Macam merasa kami ada akademik, ada tahfiz sekali. Kan? Daripada tata 1 tu kau dah kena ngaji akademik. Kan? Supaya tak kelang kabut, nanti tata 5 tak kelang kabut. Kan? Itu yang pertama. Ada seorang ni datang. Orang luar lah. Ustaz, buat solat hajat Ustaz. Okeylah kita buat solat hajat lah, alhamdulillah. Tak apa Ustaz, hari Khamis malam Jumaat tak apalah. Keluarga saya infak sponsor beri buka puasa. Alhamdulillah lah kita terima. Nak buka puasa apa bang? Saya bagilah roti kosong roti tu. Ini marah saya tuan-tuan. Saya marah tuan-tuan kalau orang nak hantar kat madrasah kami, nak hantar buka puasa, hantar makanan ringan. Saya marah. Saya akan tanya, abang nak bagi buka puasa apa bang? Bagi roti kosong lah, roti dengan margarin lah Ustaz, roti kosong, sandwich lah Ustaz, dengan air mineral. Kalau setakat air mineral abang bagi saya, roti abang tak payah infak pun saya boleh beli pakai duit saya bang. Ni minta maaf tuan-tuan. Kita nak cerita apa ni tuan-tuan? Nak sedekah berkira tuan-tuan. Tanya budak-budak saya ni, budak tahfiz saya ni, tu ustaz saya, Ustaz Nick. Ada sekali tu, banyak kali lah tuan-tuan. Bukan setiap tahun berlaku benda sama Tuan Imam. Setiap tahun abang ni meniaga bazar Ramadan. Alhamdulillah abang ni bagus. Tapi sikit tak bagus. Nanti saya ceritakan apa. Bukan nak buka aib dia, tidak. Tapi kita nak bincangkan pengajaran daripada kisah ini. Apa dia tuan-tuan?
kita nak sedekah, bagus. Abang ni meniaga tuan-tuan. Ada rumah dia meniaga nasi lemak campur, ada lauk. Suami dia meniaga air kan, air balang. Alhamdulillah. Nak cerita apa ni? Setiap tahun dia akan hantar pada saya tuan-tuan. Tapi bukan air balang, sisa air balang. Ini saya marah tuan-tuan. Saya cukup marah kalau nak sedekah orang kedekut. Ini nama kedekut nak sedekah tuan-tuan. Dia niat dia bagus nak sedekah, tapi sedekah air batu je ustaz. Dah tahu ustaz. Saya cakap daripada abang sedekah tak apa bang, saya boleh bantu sendiri bang. Rasa mampu lagi bang nak bagi air pada budak lagi sedap daripada air abang buat. Saya buat air. Saya buat air tuan-tuan, air fresh orange dah hari, air lychee, air apa lagi? Air apa lagi aku buat? Kau yang tidur kau siap balik marasa, kau siap. Budak ni. Buat air apa lagi? Air bandung lychee tuan-tuan ada juga. Hebat kami buka puasa. Abang ni bagi tadi air yang dah tak terjual. Minta maaf, saya minta maaf banyak-banyak tuan-tuan. Ini orang nak sedekah bulan Ramadan ni tuan-tuan. Nasi lemak dia bagi pada kami tuan-tuan. Dia bagi kami pukul 8, pukul 7.30 dia, sebab dah tak habis jualan, dia sedekah pada kami. Ini orang kita dah nak buang baru nak sedekah. Minta maaf tuan-tuan. Dah nak buang dalam tong sampah baru ingat budak tahfiz tuan-tuan. Minta maaf saya cakap. Dah tak laku baru kau nak sedekah. Islam ajar apa tuan-tuan? Tuan-tuan boleh buka kitab apa, saya lupa apa, Nabi kata apa dalam satu hadis. Nak sedekah ni tuan-tuan, benda yang kita sayang tuan-tuan, benda yang terbaik kita sedekah. Ya, ayam masak apa ini yang nasi lemak bang, asingkan 10 bungkus. Okey, buat special sikit. Ada apa ni, ada ayam goreng, ada telur. Ni nak sedekah, telur potong 15 tuan-tuan. Kedekutnya. Telur sebiji ustaz, dia potong 15 ustaz. Ingat potong ayam ke apa? Saya marah betul kalau nak sedekah kedekut macam ni kan. Telur tu dia potong. Mula potong 2, terbelah 2. Potong lagi 2, terbelah 2 lagi. Potong lagi 2, terbelah macam ni. Lai budak saya makan dah tak ada kuning, putih pun tak nampak lagi tuan-tuan. Allah, ni geragam manusia nak sedekah ni tuan-tuan. Kan? Kalau timun tu tuan-tuan, kalau timun tu boleh potong 20, dia potong 20 tuan-tuan, saya rasa tuan-tuan. Kan? Sebiji timun dia potong, sebiji lagi kan dapat bulat tu kan. Timun biasa, timun Jepun tak salah, timun apa? Bulat tu kan. Potong 8 lagi tu. 1, 2, 3 potong lah. La ilaha illallah. Kau nak sedekah ke kau nak main masak-masak ni tuan-tuan? Ni yang kadang geram ni orang kita nak bulan Ramadan ni kedekut. Tapi nak sedekah, tapi dia kedekut nak sedekah. Cuba bulan Ramadan. Contoh sikit lagi tuan Iman, 5 minit lagi tuan-tuan. 5 minit lagi saya 7.25 saya berhenti tuan-tuan. Nak bulan Ramadan jangan berkira lah tuan-tuan. Jangan berkira. Jangan berkira nak dengan Allah ni. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Jangan berkira dengan Allah tuan-tuan. Kita nak sedekah ni. Sebab apa? Kalau Allah berkira dengan kita tuan-tuan, kita tak akan dapat kira nikmat Allah. La tuhsuha, tak akan dapat kira satu persatu nikmat Allah kepada kita. Cuba tuan-tuan kira daripada tuan-tuan bangun subuh tadi pukul 4.30 nak sahur tadi, pukul 4.45 sampai saat 7.20 sekarang ni, berapa kali tuan-tuan ambil nafas dengan Allah? Cuba kira. Pernah tuan-tuan kira tak? Berapa kali tuan-tuan ambil nafas oksigen dengan Allah Subhanahu wa taala? Saya pernah baca satu artikel tuan-tuan dekat Google. Seorang profesor barat lah, dia buat kajian daripada pagi sampai malam, sampai katakan pukul 10 pagi sampai 10 malam, dia buat kajian berapa kali ambil nafas. Lebih kurang dekat 1 juta kali tuan-tuan. Orang normal macam kita ambil nafas macam biasa. Orang tak normal ustaz, tak normal tu yang mencungak-cungak. Itu dekat 2 juta bang. 2 juta kali bang. 2 juta kali. Itu tak normal. Itu orang yang pakai inhaler tu bang, asma tu, itu dekat 2.500.000 bang. Sebab dia ambil 2 kali nafas, satu daripada Allah, satu daripada inhaler. Allahu akbar. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, nak rasa syukur kepada Allah ni tuan-tuan, jangan berkira dengan Allah. Nabi kata apa tuan-tuan? Ma naqasa malun 'abdin min sedekah. Takkan berkurang sikit harta kita, takkan berkurang tuan-tuan dengan Allah.
Bahkan Allah beri kita barakah lagi tuan-tuan. Sebab itu Nabi kata apa tuan-tuan? Dengan sedekah itu dapat hapuskan penyakit kamu. Dengan sedekah itu dapat diampunkan dosa-dosa kamu. Dengan sedekah itu dapat diberkati segala rezeki-rezeki kamu daripada Allah. Dengan sedekah itu Allah akan buka pintu-pintu langit tuan-tuan. Kita nak jadi kaya tuan-tuan tapi malas sedekah. Ini masalah orang kita yang ke-6 bulan Ramadan ni tuan-tuan. Tapi nak jadi kaya. Sebab itu kata tuan guru saya apa tuan-tuan, dia kata jangan tunggu kaya baru nak sedekah, tetapi sedekahlah kamu sampai kamu jadi kaya bang. Jangan tunggu kaya baru nak sedekah. Nantilah ustaz, bang madrasah ada buat tabung pembinaan madrasah ni, kami tengah buat fasa tuan-tuan. Madrasah kami Datuk Haji Muhammad, saya punya bos lah, saya punya tuan guru saya punya bos Datuk Haji Muhammad pernah ajar sini, ni dia kata kami tengah buat iklan, tengah buat lot wakaf untuk pembangunan. Ada baru ni order orang infak 1.6 ekar tanah. Kami nak buat madrasah tuan-tuan, madrasah yang kedua. Habis yang pertama ni Ustaz tak muat tuan-tuan. Budak dah ada 45 orang, 50 orang tuan-tuan. Madrasah asal kami ni boleh buat 60 orang, tu dah limit tuan-tuan. Dah limit. Kami tengah buat projek yang kedua 1.5 ekar, nak buat ada gelanggang futsal, ada surau, ada bilik bacaan, ada maktabah, ada bilik guru, macam lengkap lah orang kata tuan-tuan kan. Datang seorang hamba Allah ni tuan-tuan. Bila saya kuliah hari Rabu kat Majlis Selat tuan-tuan. Lepas saya ceramah pasal ni lah, sedekah ni bulan Ramadan ni tuan-tuan. Ramadan minggu pertama hari Rabu saya dekat Majlis Selat. Saya cakap pasal sedekah. Alhamdulillah lepas sembahyang tuan-tuan, lepas tarawih tuan-tuan, datang makcik ni seorang tuan imam. Cerita betul tuan-tuan. Datang makcik, ustaz, makcik nak sedekah lah ustaz. Nak sedekah apa tu makcik? Ustaz kata sedekah benda yang kita sayangkan. Ya, dia buka tangan, bukan buka tangan, maksudnya buka gelang. Bukan buka tangan, macam mana buka tangan, dia buka, dia seng-seng sikit. Ustaz ni gelang makcik ustaz. Makcik ni gelang apa ni, arwah suami bagi ustaz. Nangis-nangis cerita. Ambil lah ustaz, dia bagi saya tuan-tuan. Duit tak ada ustaz, makcik orang tua ustaz, mana ada duit? Ada duit untuk anak-anak. Ini masalah anak-anak kita. Nantilah lagi sekali kuliah saya panggil nanti pasal anak-anak pula. Orang kita ni menyusahkan mak bapak je kita ni tuan-tuan. Carilah duit. Kata tuan guru saya apa tuan-tuan? Kita ni tuan-tuan, rezeki yang kita nak cari ni tuan-tuan, dulu kita pernah dengar ayat kan? Orang tu kita kata apa? Engkau ni kerja berpuluh-puluh tahun ni, kau kumpul harta tak masuk kubur pun. Siapa kata tak masuk kubur tuan-tuan? Masuk dalam kubur. Kan? Masuk. Cara macam mana? Dua. Jangan salah faham. Dua. Sedekah. Kan? Idza mamtat inu adam in qata amal illa thalathah. Sedekatun jariyah. Bila matinya anak Adam itu semua terputus amalan kecuali 3. Sedekah jariah. Kita ni tuan-tuan haji, tuan-puan haji, kita kerja dah pencen tuan-tuan. Pencen sebulan 5,000 contoh. Kan kita sembahkan 1,000 untuk anak-anak yatim, untuk madrasah, untuk masjid kita. Kan? Tuan-tuan, itulah yang kekal hingga akhir zaman tuan-tuan. Itulah yang kekal, yang akan jadi pembela kita, yang akan jadi saksi kita di hadapan Allah nanti tuan-tuan. Ini aku berapa ustaz perlukan ustaz? Nak pakai banyak puan. Berapa? 3 juta. Ada 3 juta. Saya cakap ada macam 3 juta. Tak ada dah ustaz. Tapi gelang ni ada lah ustaz. Dia bagi saya gelang tuan-tuan. Itu kisah pertama. Kisah nombor 2, hari Rabu Khamis saya dekat madrasah, Jumaat saya dekat Masjid Rumah, dekat Surah Rumah. Saya cakap pasal sedekah tuan-tuan. Tuan-tuan yang mana nak sedekah bolehlah jumpa saya tuan-tuan. Makcik ni, makcik perempuan. Betul tak? Setuju tak dengan saya tuan-tuan? Yang rajin sedekah ni orang perempuan, betul tak? Setuju tak orang lelaki? Tuan Imam setuju? Yang rajin sedekah ni orang perempuan, setuju tak? Memang abang tak jawab sebab abang kedekut tak nak sedekah. Gurau tuan-tuan. Tanya ibu-ibu. Sebab tu diorang ni rajin sedekah tuan-tuan. Orang perempuan memang kuat sedekah tuan-tuan. Datang makcik ni lagi tuan-tuan dekat rumah. Ustaz dia bagi saya cincin kahwin, cincin belah rotan lama tu. Saya pergi nilai tuan-tuan, yang Majlis Selat tu saya nilai dekat 5,000 tuan-tuan. Yang cincin ni tuan-tuan saya pergi nilai minggu lepas ke 2 minggu lepas. Rumah saya pergi Ar-Rahnu Ustaz. Dia post kan. Abu Ar-Rahnu tu kan. Pergi nilai
Sebab nak ambil duit tu, nak buat madrasah dekat 3,000 Ustaz cincin tu. Kemudian saya ceramah dekat Masjid Sa'id bin Abi Waqqas, Kelebang. Setiap minggu saya dekat Isnin dekat Masjid Kelebang. Kan? Saya cakap pasal sedekah ni tuan-tuan. Datang makcik lagi tuan-tuan. Dia bagi gelang pula. Masya Allah. Nilai dekat 4,000 tuan-tuan. Masya Allah. Baru ni ceramah dekat mana? Hari ni hari Sabtu. Semalam tak ada. Kami tak ada hari Rabu. Rabu kuliah Zuhur dekat Majlis Salat. Maghrib pun kat Majlis Salat. Kuliah Zuhur kat Majlis Salat. Sedekah juga seorang hamba Allah ni tuan-tuan. Sedekah lagi apa tuan? Dia bagi duit lah 10,000 tuan-tuan. Masya Allah, hebat tuan-tuan. Allah hantar pada kami orang yang dermawan. Jadi tuan-tuan, saya cerita ni tuan-tuan, banyak dah rentetan peristiwa sedekah tuan-tuan. Jadi pagi ni tuan-tuan, saya dekat Masjid Kampung Hulu tuan-tuan. Saya pagi ni dekat Masjid Kampung Hulu tuan-tuan. Jadi saya tunggulah tuan-tuan, yang mana nak bagi saya cincin. Sekejap lagi saya tunggu kejap. Tuan-tuan jangan balik dulu tuan-tuan. Ibu-ibu jangan balik dulu. Siapa nak sedekah, sepanjang saya kuliah ni tuan-tuan, tak pernah lagi orang tak sedekah kat saya tuan-tuan. Jadi Masjid Kampung Hulu ni saya yakin orangnya hebat-hebat. Orang yang kerja besar-besar, gomen-gomen semua ni tuan-tuan. Jadi lagi saya stay sampai pukul 8.30 tuan-tuan. Mana tahu ada orang nak bayar saya seutas jam tangan ke, seutas rantai ke. Saya tunggu tuan-tuan. Boleh tuan-tuan? Ibu-ibu jangan balik dulu. Saya tunggu sampai pukul 8 insya-Allah. Tuan-tuan sembilan muslimat, sikit lagi tuan, 5 minit lagi, last 5 minit lah. Ni ragam manusia yang ketujuh tuan-tuan. Kesedekah ni tuan-tuan, masya-Allah. Sedekahlah banyak-banyak tuan-tuan. Ustaz, saya sedekah setiap hari Ustaz. Berapa abang sedekah? 10 sen Ustaz. La ilaha illallah. Tak apalah tuan-tuan. Sedekahlah. Itu hari biasa, bulan biasa tuan-tuan, 10 sen. Masuk Ramadan kasih 20 sen bang. Nak nampak lain, nak nampak upgrade sikit tuan-tuan. Bulan Ramadan ni tuan-tuan kena upgrade tuan-tuan. Jangan macam takat biasa lagi tuan-tuan. Kalau setiap hari kita sedekah subuh RM1, bulan Ramadan ni kena RM2 tuan-tuan. Setiap hari kena RM2 tuan-tuan. Sebab apa? Allah akan naikkan ganjaran dia dan darjat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan sedekah tuan-tuan. Ingat tuan-tuan, tidak akan rugi orang yang sedekah. Ma naqasa malun 'abdin min sedekah. Tidak naqasa, tidak berkurang tuan-tuan. Tidak akan berkurang sedikit pun. Tuan-tuan, kisah sedekah ni tuan-tuan, saya nak cerita tuan-tuan. Dulu kan madrasah kami buat solat Jumaat. Buat solat Jumaat. Kami dapat permit solat Jumaat 3 tahun. Alhamdulillah, lama masa PKP tu. 2019, 2020, 2021 sampai awal 2022 dapat solat Jumaat. Adalah hamba Allah nak sedekah tuan-tuan. Jadi kami tengah khutbah, jalankan tabung kan, tabung jalan. Lepas habis sembahyang, saya dengan ustaz-ustaz 2-3 orang tengah kira duit lah. Kira duit pukul 2.30 tu kira duit nak masuk dalam bank. Sekejap lagi pukul 4 nak pergi bank nak masuk duit. 2.30 tu datang seorang hamba Allah ni, Ustaz Roy. Ya ustaz yang jaga surau ni, yang jaga makja saya. Kenapa bang? Tadi ustaz, saya nak sedekah ustaz. Saya termasuk 50 lah ustaz. Nak minta baki ustaz. Nak minta baki bang. Allah, kedekutnya kita bang. Apa nak baki berapa? Ustaz bagi saya RM49 Ustaz. Bagi RM49. Apa nak sedekah berapa? RM1 je Ustaz. Kedekut punya bang. Woi, Allah. Kedekut bang. Ni nak cerita bulan Ramadan ni tuan-tuan. Minta maaf lah tuan-tuan. Kita pergi buka puasa kat hotel tuan-tuan. Baru ni, bila lah? Minggu lepas saya buka puasa dekat satu hotel kat Aikro. Ada orang belanja, ada jemaah belanja. Ustaz datanglah dengan zaujah, dengan isteri ustaz. Datang dengan isteri, kami belanja ustaz. Okey, alhamdulillah. Tuan-tuan, saya tanya abang AJK tu, saya tanya dia, bang, berapa satu kepala hotel ni bang? Hotel kat Aikro, hotel baru, tuan-tuan pun tahulah hotel apa, hotel besar tuan-tuan. Satu hari tuan-tuan, dia punya meja, kursi duduk dekat 2,000 orang tuan-tuan. Full house setiap hari tuan-tuan. Siap pasang meja kat tepi jalan pun ada tuan-tuan. Full house tuan-tuan. 30 hari ni booking sampai malam terakhir 29 Ramadan. Full house tuan-tuan. Masya Allah, 2,000 punya seat bang, ustaz, tuan imam. Full house. Saya tanya, bang, DJK masjid, bang, berapa ni bang satu kepala? 120 ustaz. 120 seorang. Kalau dengan rumah 2 orang, 240 lah ustaz. Tak apa ke banyak ni? Tak apa ustaz, ni masjid bayar. Tak apalah, sesekali ustaz belanja. Masya Allah, 240 tuan-tuan. Saya makan tak sampai RM5 tuan-tuan.
Kita makan kurma 2-3 biji, air 2-3 gelas. 2-3 gelas lah tuan imam, haus tuan-tuan, imam bulan puasa 2-3 gelas dengan nasi sikit, total 2 orang tak sampai RM20 lah tuan-tuan. Ini 240 tuan-tuan. Tak kisahlah saya skala ustaz. Iyalah saya skala bang, mahal sangat ni bang. Lain kali tak datang lah, bazir duit bang. Kan? Saya cakap dia satu membazir macam ni bang, minta maaf cakap ni kalau 240 ni kalau kita sedekah anak yatim madrasah ni banyak pahala kita dapat bang. Tak apalah ustaz, saya pun tak apalah. Rasa macam berat nak makan tu imam. Rasa berat, aduh ayam harga RM200 tuan-tuan, masya-Allah. Makan tak lalu tuan-tuan nak makan tuan-tuan. Tapi sedap lah tuan-tuan. Chef masak hotel sedap lah ustaz tuan-tuan. Kan? Tapi mahal tu nak cerita. Nak cerita apa tuan-tuan? Ragam manusia. Orang ada duit pada bulan Ramadan banyak. Betul tak? Sebab itu dia buat buffet Ramadan, iftar Ramadan, hotel-hotel buat. Paling murah tuan-tuan RM50 lah, RM40. Paling murah lah tu saya pernah jumpa. Ada tak yang RM20? RM20 baik madrasah lagi hebat. Lagi banyak. RM30 lah paling banyak tuan-tuan. Itu pun makan sikit tuan-tuan. Habis sekali ambil habis. Lepas sembahyang nak beratur tak ada lagi, dah habis dah ustaz. RM30 tuan imam, itu RM30. Tuan-tuan nak cerita apa ni tuan-tuan? Masya-Allah, tabarakallah tuan-tuan. Kita bulan Ramadan ni sanggup iftar jama'i. Ada seorang kawan saya tu tuan-tuan, setiap hari hotel. Rumah tak nak masak bang. Bang, saya dah setahun masak bang kat rumah bang. Apa salah ni sebulan ni bang belanja kat hotel bang. Suami pun ada duit, belanja kat hotel. Soal satu kepala RM50 tuan-tuan. Satu keluarga ada 6 orang. Satu hari dekat 300 tuan-tuan. Sebulan kat RM9,000 tuan-tuan, masya-Allah. Orang kita nak cerita apa? Banyak duit bulan Ramadan, banyak duit. Kalau minta sedekah, ni problem orang kita. Bang, siapa nak sedekah bang? Oh nantilah ustaz, tunggu gaji ustaz. Nantilah ustaz, tunggu mak jual tanah baru saya. Dia tunggu mak dia jual tanah dapat royalty sikit baru nak sedekah. Allah tuan-tuan, ni orang kita tuan-tuan. Dan yang terakhir tuan-tuan, 7.30 tuan imam. Sikit lagi tuan-tuan. 3 minit lagi tuan imam. 3 minit lagi saya minta. 3 minit lagi tuan-tuan. Last ni tutup tuan-tuan, insya-Allah. Tuan-tuan, saya nak buat satu khulasah lah, satu kesimpulan insya-Allah tuan-tuan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, yang pertama, kita nak hujung-hujung Ramadan ni tuan-tuan. Makin hujung makin kena laju tuan-tuan. Makin hujung masjid ini kena ramai tuan-tuan. Kan? Masjid makin hujung kena lagi ramai. Bukan awal-awal je ramai tuan-tuan. Tu yang cerita masa saya pergi kuliah tu, dia pasang kemah tu sebab masjid tak cukup tuan-tuan. Ruang tak ada, dia kena pasang tepi jalan punya kemah baru muat orang nak sembahyang. Tapi yang sedihnya tuan-tuan, malam pertama, kedua, 3, 4, 5 ramai lain macam tuan-tuan. Masuk malam ke-6 kemah dah tak pakai, masuk dalam masjid. Masjid ada katakan daripada sah imam sampai belakang ada 20 sah, dah tinggal 10 sah tuan-tuan. Malam minggu lepas dah tinggal 5 sah tuan-tuan. Semalam sah imam dekat Roman dah tinggal 2 sah tuan-tuan. Daripada 30 sah jadi 2 sah je imam. Rasanya kalau lagi seminggu, minggu depan ni tuan-tuan, rasa tinggal 5 orang je tuan-tuan. Siapa 5 orang tu? 5 orang lelaki, 5 orang perempuan. Pertama Tok Imam. Tok Imam kena datang. Kalau Tok Imam tak datang, orang komplain. Mana Tok Imam tak datang? Tok Imam kena datang. Sampai pagi raya kena ada. Yang kedua siapa? Tok Bilal. Tak boleh lagi, aku tak boleh lagi setiap hari. Siapa nak azan kalau aku tak ada ni? Yang ketiga Tok Siap yang buka speaker, yang buka lampu, yang buka aircon, buka kipas. Kalau aku tak datang ni bergelap masjid Kamulu ni tuan-tuan. Contohnya lah. Yang kelima siapa? Yang kelima siapa? Yang jaga ni kebersihan, yang khidmat, alhamdulillah. Habis tu Ustaz, perempuan tinggal 5 orang siapa? Perempuan tinggal 5 orang tu siapa apa? Sebab yang pertama isteri Tok Imam kena datang, teman suami dia. Yang kedua isteri Tok Bilal kena teman suami dia buka puasa iftar dekat masjid. Yang ketiga isteri Tok Siap. Lalah tinggal 10 orang je tuan-tuan Allah. Jadi masjid kat Bulu ramai Ustaz lagi sampai belakang lagi Ustaz lagi, masya-Allah. Ramai lagi lah tuan-tuan datang lah tuan-tuan. Raikan imarahkan masjid kita insya-Allah. Yang kedua tuan-tuan, banyakkan ngaji Quran tuan-tuan ya, insya-Allah. Ustaz, satu hari nak ngaji berapa juzuk? Kalau boleh ngaji 30 juzuk lah setiap hari. Tak mampu, saya pun tak mampu tuan-tuan cakap, saya pun tak mampu 30 juzuk tuan-tuan. Satu juzuk insya-Allah. Satu juzuk ada 20 muka surat tuan-tuan. Subuh ambil 4 muka surat. Kita kena tahu kaedah. Sebab itu budak-budak tahfiz kita ajar kaedah dulu baru dapat ngaji.
Kan dapat ngaji macam mana, Iqra dulu contoh, alif atas a, alif kasrah i, alif dhamma u, a i u, ba fathah ba, ba kasrah bi, ba depan bu, ba bi bu. Kita ajar kaedah, ajar kena huruf dulu tuan-tuan, hijaiyah dan sebagainya. Tuan-tuan, dah Ramadan ni, kalau setiap hari kita ngaji satu hari satu muka surat, Ramadan satu hari satu juzuk. Subuh ambil 4 muka surat, Zuhur 4, Asar 4, Maghrib 4, Isya 4. 5 times 4 equal to 20 tuan-tuan. 20 muka surat, satu juzuk satu hari dapat tuan-tuan. Malas ustaz, saya kerja ustaz, macam mana? Tak apa bang, satu hari ambil satu muka surat pun jadilah bang. Satu hari satu muka surat ada 15 baris tuan-tuan. Ambil subuh 1,5. Ambil subuh 2,5 baris, Zuhur 2,5, Asar 3, 2,5 kali 5, 17 baris bang dapat satu hari. Dapat satu muka surat. Ustaz banyaklah ustaz, 15 baris ustaz. Ambil satu hari satu ayat tuan-tuan. Jadi ini package orang kedekut. Tadi package VIP satu hari satu juzuk. Package ekonomi, kita nak pergi jalan ekonomi bisa kena VIP. Nak tidur hotel mesti hotel besar ustaz. Oh hotel besar, duit nak bayar sikit. Hotel besar bayar satu hari 300 ustaz. Nak hotel kecil, nak hotel besar tapi bayar 40, ambil bajet lah. Tak pun kau ada rumah dan diam, jangan cakap banyak. Kan tuan-tuan kan? Nak murah lagi senang, balik rumah mak semua free. Semua free, makan free, aircon free, air free. Mak tak pernah minta, betul tak? Mak tak pernah minta pun tuan-tuan. Tapi kita yang kedekut tuan-tuan, masya-Allah. Kan? Package yang ketiga apa tuan-tuan? Package ni saya bagi package, namanya package kedekut. Ini namanya package orang kedekut. Apa package dia? Satu hari satu ayat tuan-tuan. Hafallah tuan-tuan, bacalah. Tak kisah satu ayat pun tuan-tuan. Man yaqra harfan min kitabillah falahul hasanah. Satu huruf Allah gandakan 10 tuan-tuan, masya-Allah. Kan? Tidaklah Allah kira alif lam mim satu huruf, walakin alif harfun lam harfun min harfun. Satu huruf Allah gandakan 10 tuan-tuan. Dia pun ni pun ambil satu huruf, satu hari satu ayat je. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sadaqallahul azim. Ni orang kedekut. Satu hari satu ayat je. Ustaz kata 30 ringgit. Jadilah bang. Ustaz tak mampu ustaz, satu hari satu ayat. Ambil satu hari satu huruf pun boleh bang. Bismillahirrahmanirrahim. Alif. Sadaqallahul azim. Bolehlah tuan imam, tapi dia tak baca langsung. Betul tak? Cukup 6,236 hari dapatlah dia satu Al-Quran. Satu Quran kan ada 6,236 ayat. Kalau satu hari satu ayat, kalau umur dia 6,000 tahun. Kalau umur dia 6,000. Sebab satu hari dia ambil satu ayat. Al-Quran ada 6,236. 6,236 ayat. Kalau cukup umur dia 6,236 tahun, 6,236 hari. Sama dengan berapa tahun tu Imam? Setahun 365 hari. Kalau 6,236, katakanlah umur 80 tahun tuan-tuan pun habis. Kalau umur kita 80, kalau tak sampai 40 dah KO. Nak ngaji apa tuan-tuan? Masya-Allah tuan-tuan Yang ketiga tuan-tuan, itu package orang kedekut lah saya bagi tuan-tuan Jangan marah tuan-tuan. Kita ya siapa suka kedekut kan tuan-tuan kan? Yang ketiga tuan-tuan, sedekah. Tadi sedekah, solat, ngaji Quran tuan-tuan Habislah 3 saya bagi dah 7.40. Tak maaf tuan-tuan extend masa sikit insya-Allah tuan-tuan. Mudah-mudahan dengan apa yang saya bagi tazkirah, sebenarnya peringatan untuk diri saya juga tuan-tuan. Peringatan dan ingatan untuk diri saya dan diri kita semua insya-Allah tuan-tuan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini tuan-tuan lebih baik daripada yang dulu tuan-tuan. Anggaplah Ramadan ini kali ini yang terakhir dalam hidup kita tuan-tuan. Sedekahlah tuan-tuan. Sedekahlah kita, masya-Allah tuan. Banyak-banyak tuan-tuan, bantulah anak yatim, bantulah ahli keluarga kita tuan-tuan. Banyakkanlah ngaji Quran tuan-tuan. Setiap hari kena ngaji tuan-tuan. Tolong tuan-tuan, bagaimana kita makan setiap hari tuan-tuan, begitu jugalah Al-Quran. Itulah makanan kita juga setiap hari tuan-tuan. Setiap hari mesti mau ngaji Al-Quran tuan-tuan. Handphone ni tuan-tuan, kalau kita dapat pegang handphone satu hari tuan-tuan, boleh pegang, rasa tak pegang tuan imam, rasa macam tak sempurna hidup kita. Begitu jugalah tuan-tuan dengan Al-Quran tuan-tuan. Satu hari tak pegang tuan-tuan, rasa tak sempurna hidup kita tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan, saya minta maaf. Dah 7.40 tuan-tuan. Mudah-mudahan sedikit sebanyak saya minta maaf tuan-tuan. Yang mana tersalah saya minta maaf.
yang mana betul tuan-tuan ambillah, jadikan pengajaran, jadikan ibrah kita sepanjang bulan Ramadan ini tuan-tuan. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi tuan-tuan, ada nikmat umur yang panjang kita berjumpa lagi insyaAllah. Mudah-mudahan amalan kita semuanya diterima dan dimakbulkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum lisaril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, Kau dekatkanlah kami dengan redha syurga-Mu ya Allah, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha penerima kemaafan kami ya Allah. Ya Allah, Engkau sayang kepada orang yang Kau maafkan ya Allah. Oleh itu ya Allah, Kau ampunkanlah kesalahan kami ya Allah, Kau ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma rabbana ighfir lana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa adik-beradik kami ya Allah, dosa jiran-jiran kami ya Allah, dosa semua kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Ampunkanlah dosa kami semua ya Allah. Terimalah taubat-taubat kami ya Allah, terimalah puasa kami ya Allah, terimakanlah sedekah-sedekah kami ya Allah. Seperti mana ya Allah Engkau mengasihi kami, seperti mana ibu bapa kami menyayangi kami, mengasihi kami ya Allah, sewaktu kami kecil lagi ya Allah. Ya Rahmanu ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa amalan salihan mutaqabbala wa lisanan dzakira وتوبة نصوحا ورزقا حلالا طيبا مباركا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا